Salam sejahtera Malaysia. Checkmate Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan dan puan-puan yang pandai lagi bijaksana, arif lagi cemerlang, yang mempunyai otak pandai-pandai geligah, saya menghormati anda semua. Saya nak tanya saja, apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin akhirnya akan dipenjara seperti Najib Razak juga? Apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin pun akan ikut jejak Najib Razak, Rosmah Mansur, dan beberapa lagi pemimpin-pemimpin yang lain yang pernah dipenjara kerana rasuah dan salah guna kuasa? Ya, orang cakap Anwar Ibrahim pun pernah jadi banduan. Dia punya case lain, bukan rasuah tahu. Dia bukan rasuah, bukan makan duit Malaysia. Bukan salah guna kuasa. Jadi anda rasa adakah Muhyiddin pun akan dipenjara seperti Mahathir pula? Belum. Seperti Najib Razak. Adakah dia akan menjadi jiran Najib Razak di penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang? Pertuduhan terhadap Muhyiddin jelas dan tidak samar-samar. Itu yang disebut di Mahkamah Rayuan. Sekali lagi saya bacakan bagi anda tajuk artikel ini. Pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin adalah jelas dan tidak samar-samar. Itu kata Mahkamah Rayuan 6 Mei 2024. 4 pertuduhan salah guna kuasa berhubung projek Jana Wibawa yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin adalah jelas dan tidak samar-samar. Itu kata Mahkamah Rayuan, itu kata di Mahkamah Rayuan. Kata Mahkamah Rayuan dalam alasan bertulisnya yang dikeluarkan minggu lepas. Hakim yaitu Datuk Hadharia Syed Ismail berkata, pertuduhan telah menyenaraikan semua butir-butir yang diperlukan bagi membuktikan kesalahan di bawah Seksyen 23.1 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi dia kata, hakim ini kata, pada pendapat kami, butir-butir yang terkandung di dalam setiap satu daripada 4 pertuduhan tersebut adalah mencukupi memberi notis kepada Muhyiddin Yassin mengenai perkara yang dia didakwa. Katanya dalam alasan keputusannya sebanyak 32 muka surat bertarikh 16 April tahun ini yang disiarkan di laman web Badan Kehakiman. Beliau berkata, Muhyiddin Mat Yassin tidak tertipu dengan apa cara sekalipun hanya kerana kekurangan butiran. Hakim Hadharia berkata, oleh itu tidak ada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu telah dilakukan. Pada 28 Februari yang lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai oleh Hakim Hadharia membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengembalikan semula pertuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Dua lagi hakim ialah Datuk Azmi Arifin dan Datuk SM Komati Supiah. Dalam alasan keputusannya, Hakim Hadharia berkata, Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf apabila beliau berpegang pada bahawa pertuduhan itu sebagai tidak jelas dan Muhyiddin telah diperdayakan. Beliau berkata, semua 4 unsur untuk kesalahan mengikut Seksyen 23.1 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia dinyatakan dalam pertuduhan. Hakim Hadharia berkata, Muhyiddin didakwa atas kapasiti sebagai Perdana Menteri dan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Justru itu memenuhi unsur pertama kesalahan, bahawa dia adalah pegawai awam. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda boleh baca ini di sinarharian.com.my. Tajuknya pertuduhan terhadap Muhyiddin jelas dan tidak samar-samar, kata Mahkamah Rayuan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian.
Saya ada soalan, sila tinggalkan komen. Pada pendapat Anda, betulkah kerajaan negeri Perlis tidak lagi bersih? Dengan apa yang sudah terjadi baru-baru ini, mula-mula anak menteri besar, setelah anak menteri besar kena tahan, menteri besar pula macam bersih betul, sampai dia cakap dia sudah memberikan tunjuk ajar, sudah memberikan ilmu kepada anak dia, kalau dia buat salah, itu dia punya hal lah. Akhirnya tiba-tiba tidak sampai pun 1 bulan, tahu, sekejap sangat, tiba-tiba yang mengejutkan ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bukan saja anak menteri besar Perlis juga disiasat. Yang bestnya, kasih betul saya kalau saya salah, sebab ada media sosial yang bilang, yang cakap anak menteri besar Perlis itu adalah menantu kepada Muhyiddin. Betulkah? Saya pun kurang pasti. Kalau tak betul, hentikan buat fitnah. Tapi kalau betul, Hadi Awang sila jawab. Ini ya Muhammad Raslan kata, ini kenyataan daripada Muhammad Raslan. Dia kata kerajaan negeri Perlis tidak lagi bersih. Betulkah? Oke. Lepas itu ada gambar yang disertakan dengan satu sisipan gambar daripada Muhammad Raslan dan juga gambar daripada laporan yang SPRM punya laporan itu, yaitu SPRM sahkan ambil keterangan MB Perlis berkenaan dengan rasuah itulah, salah guna kuasa sebenarnya. Jadi UMNO mendakwa kerajaan negeri Perlis yang dipimpin oleh PAS tidak lagi bersih, terutamanya dalam soal tata cara pentadbiran. Kalau betul-betul ini terjadi kepada pemimpin PAS, mahu rakyat Selangor benda ni mungkin boleh berlaku di Selangor? Kalau betul terjadi. Kalau tiada, hentikan fitnah. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Raslan Muhammad Rafi berkata, kepincangan itu adalah disebabkan oleh kuasa mutlak yang dimiliki pentadbiran dalam membuat keputusan kerana ketiadanya ahli pembangkang. What? Ada beberapa negeri lagi yang macam tiada pembangkang, tau di mana ya? Negeri Terengganu ada pembangkang di Dewan Undangan Negeri. Ada? Saya pun tidak pasti. Tapi menurut Datuk Muhammad Raslan Muhammad Rafi, dia kata kepincangan itu disebabkan kuasa mutlak. Sebab kenapa? Pentadbiran dapat membuat keputusan dengan mutlak kerana tiada ahli pembangkang. Isu lebih besar sekarang, dia kata, ialah siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap beliau. Selain penahanan reman anaknya yang juga menantu Presiden PAS. Wah, dia sendiri cakap Datuk Muhammad Raslan kata menahan reman anaknya yang juga menantu Presiden PAS telah mencemarkan nama kerajaan Perlis. Dia kata sudahlah anaknya ditahan berkaitan kes pemalsuan dokumen, tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Selepas itu Menteri Besar pula disiasat kerana salah guna kuasa. Dia kata inilah akibatnya apabila sesebuah kerajaan itu ada ultimate power dalam membuat keputusan kerana tiada pembangkang, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Sebelum ini, media melaporkan Muhammad Syukri telah hadir di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya bagi memberi keterangan berhubung siasatan isu salah guna kuasa membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuklah membaik pulih menyelenggara pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Belum sampai 2 tahun sudah ada kes begini teruk. Pada 24 April lalu, anak kepada Menteri Besar Perlis adalah antara 6 individu yang telah direman oleh SPRM bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. RM600,000. Sumber berkata turut direman ialah pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Mengulas lebih lanjut, Muhammad Raslan berkata perkara yang berlaku di Perlis itu harus menjadi pengajaran buat rakyat agar mempertimbangkan semula untuk memberikan kuasa mutlak kepada sesebuah parti atau gabungan bagi mentadbir negeri.
Betul lah kawan saya cakap, dalam sesuatu pentadbiran itu, terutamanya parti politik ini, mesti ada pembangkang, mesti ada semak dan imbang. Ujar beliau, keadaan itu akan mewujudkan satu suasana tidak sehat di antara pemimpin dan pentadbiran negeri. Dia kata, tanpa suara pembangkang, siapa yang menegur kepincangan pentadbiran kerajaan negeri, khususnya ketika sidang Dewan Undangan Negeri DUN, karena hampir semua wakil rakyat dari parti yang sama. Takkanlah ahli DUN dari parti yang sama berani menegur menteri besar. Soalnya pada masa sama, Muhammad Razlan turut mendakwa bahwa slogan Perikatan Nasional PNBES tidak lagi relevan digunakan di Perlis. Oh, kasihan. Mungkin boleh ditukar menjadi anak menantu BES. Slogan ini kedengaran lebih menarik, ujarnya. Oi, sakitnya, pedihnya. Oi, ini betul-betul mengejutkan ini. Oke. So, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Anda boleh tinggalkan komen. Apa pendapat Anda tentang kenyataan daripada Muhammad Razlan ini? Betulkah kerajaan negeri Perlis tidak lagi bersih? Dan paling seronok itulah perenggan yang terakhir itu, kenyataan yang terakhir daripada beliau. Dia kata Muhammad Razlan mendakwa slogan Perikatan Nasional PNBES, slogan PNBES tidak lagi relevan di negeri Perlis karena sudah tak best lagi. Apalagi dia kata, tukarlah, mungkin boleh ditukar, anak menantu BES. Anak menantu BES. Kenapa anak menantu BES? Anak menantu siapa? Hadiah Wang kot. Mungkin anak menantu Hadiah Wang. BES-nya BES kenapa? Kena siasat oleh SPRM. Oke. Dan peliknya, selalunya bising betul, coba mempertahankan dan sebagainya. Tapi kali ini seolah-olah tak bising sangat, tak berani sangat nak pertahankan anak menteri besar ini. Hadiah Wang, entah, saya belum nampak lagi secara agresifnya dia membantah kah, coba menafikan kah, menolong kah, belum lagi saya nampak. Oke, so kita tunggulah apa keputusan daripada SPRM. Ingat, negara kita negara Malaysia, kita ada undang-undang, jangan buat spekulasi kalau belum tepat. Dan undang-undang kita kata seseorang itu belum bersalah sehinggalah dia dapati bersalah. Jadi sekarang masih lagi belum bersalah, tapi sudah didakwa, sudah disiasat oleh SPRM. Nah, itu soalan-soalan dia lah. Tinggalkan komen Anda. Tunjuk nanti Suara Rakyat. Bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.